juga. Tak berubah, tak jadi takut, tak jadi risau, tak jadi lebih senang. Lebih senang ada sikit. Okay. Lepas ni akan buat. Kalau travel, buat. Good. Saya sokong belah sana lah. Travel, you kena kasar. Saya sokong tu. Nabi kata itu sedekah dari Allah, ambil lah. Kalau Allah bagi sedekah, kita kata tak apa, Allah simpanlah, aku okey kan. Dia macam sombong kan. Betul, ada banyak ulama kata dia sedekah dari Allah, kenapa kita belagak sangat? Gitulah. Nabi pandai je kau Ya, kalau malam Inilah sister share pasal kesusahan cari masjid yang buka waktu malam. Pusing. Ya, pukul 10 malam semua dah kunci dah kan masjid surau. Susah agak lah. R&R je lah kita punya harapan. Petronas harapan kita. Kadang-kadang Caltex Shell, Petronas lah paling bersih. Okay. Okey. Kalau pukul 7 naik bas dengan jarak yang cukup lah, sepakat mazhab 90 km. Sampai rumah nanti akan sampai pukul 10 malam. Tak semayang maghrib lagi kan. Lagi senang kalau you boleh berhenti ke R&R dan you semayang jamak dan kasar. Tapi kalau tak sempat juga, mesti dia akan terus sampai bas pun baik, sampai ke depan rumah dia hantar. Jadi sampai kat rumah dah, dekat rumah tak boleh kasar. Kasar ialah solat musafir sahaja. Tapi you can jamak. So you akan buat penuh lah. 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isyak. You cuma tak dapat diskaun 2 rakaat je lah. Bagi orang yang rajin semayang, ni semua nothing lah. Kan? Ya, tak apa. Itulah. Okay. Sampai rumah je, you dah tak boleh kasar. But jamak is still on. You can take it. Alhamdulillah. Khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat ni, so far okey tak korang? Boleh Kita sikit lagi boleh? Dalam 15 minit je. Khusyuk dalam solat. Okey, angkat tangan. Siapa khusyuk dalam solat? Siapa nak ngaku ni bang? Siapa yang tak pernah khusyuk dalam solat? Itu kita tahu. Siapa pernah khusyuk dalam solat? Pernah sekali je lah. Separuh-separuh lah. 1 rakaat tu khusyuk. Siapa pernah angkat tangan? Jangan malu, kita-kita je. Masuk video YouTube je pun, tak ada apa-apa. Tak nampak pun pandai kau kan. Okay, saya nak sebut nama. Cepatlah, siapa pernah khusyuk? Tak nak mengaku Pernah khusyuk? Pernah. Sekejap, abang dapat 5 minit je. Dapatlah rasa kan. Dia rasa macam pergi mana? Macam pergi jumpa Tuhan ke? Sebab saya tak pernah. Kesiannya ustaz ni tak pernah khusyuk. Habis ustaz tak layak cakap pasal khusyuk. Tak pernah khusyuk. Orang lain semua diam. Teruk ustaz ni kata. Subjektif kan. Itulah masalah. Khusyuk cara orang Malaysia faham, saya tak pernah capai. Khusyuk cara orang Malaysia faham, tak pernah capai. Apa yang orang Malaysia faham pasal khusyuk? You semayang, you tak sedar apa pun jadi. You semayang, you dengan Tuhan dah macam satu jengkal je lagi nak sampai. Semayang dah macam Sidratul Muntaha dah. Ataupun paling terik, tak terik sangat common ni, atau korang sampai dah melangit ke-6. Dan kalau anak nangis ke pun tak sedar lah. Itu maksud khusyuk bagi orang Malaysia. Maksud khusyuk bagi orang Malaysia tahu apa? Ada cerita dia. Bila ada satu alim, ni cerita dia, sembang ni. Seorang wali punya khusyuknya dia semayang. Dengar lepas dia habis semayang, orang semua kerumun dia sebab Syekh, masjid runtuh Syekh tadi. Oh, runtuh ke? Tak sedar dia tadi. Dia tak sedar sebab khusyuk bang. Dia sampai dah. Korang semua teruk.
Sebab bunyi cicak pun cicak kan. Bunyi cicak cicak ni bising je kan. Tak khusyuk tu. Tak khusyuk ala Malaysia. Khusyuk ala Nabi, insya-Allah kita dah pernah capai. InsyaAllah kita pernah capai. Khusyuk ala Malaysia, hampir tak ada manusia boleh capai. Sebab khusyuk ala Malaysia boleh capai kalau kita sedut otak kita keluar semua kosong. Otak tu kena sedut keluar tau. Fizikal otak tu biar jadi macam blank bodoh tu kan. Memang sampailah kekayangan. Kalau kita manusia berfikir macam sekarang ni, you takkan capai khusyuk macam orang Malaysia cakap tu. Itu semua sembang-sembang, cerita-cerita karut sebenarnya. Karut yang tak wujud. Nabi semayang, dia tahu tak Aisyah ketuk pintu? Tahu. Nabi semayang, dia tahu tak ada kambing yang nak lalu? Dia tahu tak ada jin yang nak lalu? Dia tahu tak, betul tak kita kena isi saf ke depan tu? Betul tak kalau ada masalah apa-apa kita kena selesaikan? Betul tak Nabi pernah leraikan 2 orang yang sedang berkelahi? Betul. Habis di mana khusyuk cara Malaysia tu? Nabi Muhammad pun tak boleh capai khusyuk korang tu. Yes. Okay. So, timbul soalan. Tapi ada cerita. Ada seorang sahabat tu, dia suruh cabut, apa entahlah, dia kena nak panah ke apa dah waktu dia semayang. Sebab dia nanti khusyuk, tak rasa apa-apa. Ini cerita dia. Dan mereka satu cerita ni, ada seorang sahabat, dia kena panah tak sedar pun. Lepas semayang, panah. Kena panah, sakit tahu tak? Kena panah dari jauh. Ihdinas siratal mustaqim. Terror kau. Memang terror. Saya nak iman macam tu. Saya ceritakan cerita sebenar, okey? Hadis sahih riwayat Bukhari. Abbad ibnu Bishr dan Ammar ibnu Yasir, dalam satu peperangan, nama peperangan tu adalah Zatul Riqa'. Nama peperangan Zatul Riqa'. Dia terjadi dalam tahun 6 Hijrah gitu. Peperangan Zatul Riqa' ni peperangan yang hampir-hampir tak jadi perang. Diorang pergi, orang lelaki dia semua lari. Diorang akan dapat beberapa perempuan dan anak-anak sebagai tawanan. Salah seorang yang ditawan ialah seorang perempuan yang dia ada suami dia lari. Orang bukan Islam ni. Suami dia bila lari, dia bersumpah dengan kawan-kawan dia. Diorang tengah lari, tengok dari jauh ni orang Islam menang ni. Aku sumpah aku takkan tidur ataupun takkan makan, takkan minum kecuali aku kena tumpahkan darah satu orang Islam. Dia vow dengan diri dia, tahu. Dia nazar. Jadi dia standby tengok peluang. Jadi dah malam-malam sikit orang Islam, orang Muslim, Nabi dan Muslim akan berkemah. Bila berkemah, dia orang sentri. Dia akan letak 2 orang untuk jaga shift. Mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam. So sekali tu dia sentri 2 orang, Abbad ibn Bishr dengan Ammar ibn Yasir jadi penjaga kemah. Dia orang akan ronda lah. Tempat tu aman dia sebenarnya. Sebab orang jahat semua dia lari. Tapi dia orang jagalah juga. Sebab jaga aman, tak ada apa-apa. Malam, lepas isyak ni cerita dia. Okey? Maka Ammar ibn Yasir kata, boleh tak kalau aku tidur, engkau jaga sejam, lepas tu aku jaga sejam. Faham tak? Sebab tak ada kerja pun. Bagi baik kita ambil kesempatan tidur sikit, boleh refresh. Jadi Ammar ibn Yasir tidur, Abbad ibn Bishr akan jaga. Dalam jaga-jaga boring, tak ada benda nak buat, dia solat 2 rakaat. Dalam solat dia baca surah Al-Kahfi for himself. Yang orang janji yang jahat tu, dia nampak peluang ada seorang berdiri kan. Dari jauh dia manah. Dalam solat tu Abbad akan kena panah yang pertama. Tukang cerita ni cakap, saya kata Abbad ke Nu'man tapi Ibnu Bishr lah. Nu'man ataupun Abbad Ibn Bishr apa. So dia kena panah satu. Dia kata aku tak nak berhenti lagi. Dia yang ceritakan riwayat ni. Aku tahu aku kena panah, tapi dia tahu ini bukan masalah untuk satu orang Islam ni, faham tak? Dia je satu orang yang cuba-cuba panah main-main. Kena satu, dia teruskan solat. Dia akan kena satu lagi. Mengikut riwayat dia akan kena 3 panah. Baru dia akan sampai ke tahiyat. Dia akan bagi salam dan dia kejut kawan dia. Bila kawan dia tengok darah banyak, dia marah. Kenapa kau tak kejut aku tadi? Jawapan dia bukannya khusyuk ala Malaysia punya jawapan tau. Aku tak sedar, bagi salam baru tahu 3 kali.
Betul tak? Sepatutnya itu jawapan kita nak. Dia kata apa? Tak, aku tak nak ganggu bacaan solat aku, kata. Dia tengah baca Quran kan dalam solat. Bacaan tu so beautiful, sakit ini tak apalah, nanti aku habiskan dulu. Sebab dia kata Nabi yang ajar dia solat apa? Surah Kahfi ni dia rasa sangat beautiful, sangat sedap di hati dia. Ini dia tahan dulu lagi. Dia habiskan solat betul-betul, baru dia kejut kawan dia. Pada dia boleh tahan sakit yang itulah. Bukan tak sedar. Itu saya nak kira tu. Bukan tak sedar. Dia punya jawapan tu kita tahu. Itu bukan isu khusyuk yang cara Malaysia tu. Tapi dia tahu. Tapi dia rasa dia boleh tahan lagi. Orang Kelantan kata boleh ok lagi. Betul, ok boleh tahan lagi lah. So, teruskan. Dan dia akan kejut kawan dia. Maknanya cerita-cerita ni banyaknya karut lah. Banyaknya cerita karut. Yang sebenarnya, kenapa saya suka cakap pasal khusyuk tau? Majoriti orang Islam yang solat, semua rasa solat dia tak lengkap. Tapi tak khusyuk ni. Imam Bukhari buat satu topik dalam satu chapter dalam Sahih dia. Tajuknya pasal khusyuk dalam solat. Cuba baca hadis-hadis dia. Tak ada satu pun khusyuk yang kita faham. Semua cerita pasal apa? Concentrate dalam solat. Memahami bacaan dalam solat. Tidak banyak bergerak dalam solat. Jadi kesimpulan khusyuk yang Nabi suruh kita capai itu apa tahu? Dua perkara. Satunya bila kita baca tu, kita reflect kepada apa kita baca. Fahami apa kita baca, dan kita lagi banyak kita belajar tafsir, lagi khusyuklah kita. Faham tak? Contoh. Saya bagi contoh sikit aja. Inna a'tainakal kautsar. Korang tahu dia surah paling pendek, betul tak? Ada tak tahu apa-apa lebih daripada itu? Apa lagi kita tahu pasal inna a'tainakal kautsar? Apa lagi ayat ni akan bawa memori apa pada kita? Ini orang baca kalau tak reti jadi imam. Orang tak hafal Quran baca surah ni lah kalau jadi imam. Betul lah, itu kita ingat lah. Lagi apa? Apa lagi benda information akan datang ke otak kita bila orang sebut inna a'tainakal kautsar? Nak cepatlah tu. Apa lagi? Tafsir dia ke, cerita dia, apa what comes to your mind? Telaga Kausar kita akan dapat minum nanti, dan dikatakan dahaga sampai bila-bila. Lagi apa? Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang kutuk engkau itu, dialah yang akan terputus dari rahmat Allah. Tak kat tu je kan? Lagi kita belajar tafsir kan, kita akan menghargai setiap ayat Quran. Saya nak cerita sikit ni. Inna a'toina ni, walaupun ayat paling kurang, paling kecil, maksud dia sangat dalam. Cerita dia tu ada cerita, dan kita tak ada masa pun nak fikir kunci rumah tinggal kat mana kalau kita baca inna a'toina ni. Kan kita boleh sibuk kan, semayang tu kan, Allah kunci rumah ada kan, kita sibuk macam-macam benda. Kalau kita fokus kepada bacaan kita, subhanallah, dia sangat beautiful. Sebagai contoh inna a'toina ni, sebenarnya Allah turunkan ayat ini bila orang Arab kutuk Nabi Muhammad sebab dia hilang anak lelaki dia yang kedua. Kalau tak silap saya nama dia Ibrahim. Ketiga lah, dia ada 3 anak lelaki. Bila anak ketiga dia mati, sebenarnya anak kedua, anak ketiga dia mati di Madinah. Ini cerita Mekah. Yes. Bila mati anak lelaki kedua, macam dia tak ada anak lelaki dah ni. Dia ada 2 anak lelaki masa tu, dan 4 anak perempuan. Orang Arab dia bangga ada anak lelaki sebab dia penyambung zuriat. Sebab perempuan ni akan jadi bangsa lain, kahwin dengan bangsa lain, dia akan jadi Bani Makhzum lah. Dia akan beranakkan anak-anak Bani Makhzum, Bani Saham, Bani itu, bukan Bani Hashim, bukan Bani Muhammad. Faham tak? Jadi perempuan ni biasanya dia jadi medium untuk membesarkan keluarga. Dia sendiri itu tak mewakili keluarga. Gitulah maksud dia. Jadi lelaki itulah yang dia penyambung zuriat bapak dia. Orang Arab panggil lelaki yang tak ada anak lelaki, dia panggil cicak yang terputus ekor. Cicak yang putus ekor dia panggil al-abtar. Al-abtar tu ialah gelaran bagi cicak yang terputus ekor. Dan dia juga guna untuk lelaki yang tak ada zuriat lelaki. Maknanya habislah engkau punya sambungan, tak ada
Tak ada sambungan. Jadi diorang panggil Nabi apa tau? Bila Nabi mati kematian anak, Nabi tengah nangis, dia cakap apa? Batara Muhammad. Diorang happy. Antara yang cakap ni Al-As ibnu Wa'il, bapa kepada Amru ibnu Al-As. Dalam sirah, dalam tafsir dia. Bila dia cakap Batara Muhammad, sedih tak Nabi? Dah lah anak aku mati, kau kutuk aku pula. Kau cakap, kau macam bersyukur pula, baguslah tak ada anak untuk sambung zuriat dan agama baru kau yang mengarut ni. Gitulah. Maka Nabi sedih. Maka Allah akan turunkan ayat Inna a'tainakal kautsar. Allah tengah bagi khabar baik kepada Nabi Muhammad. Aku dah bagi kau banyak kan? Sesungguhnya kami dah bagi engkau banyak perkara. Al-Kautsar ada dua maksud. Banyak perkara daripada perkataan kathir, dan juga telaga Kautsar itu yang ada dekat syurga. Maknanya kalau kita tengah depres, kita kehilangan perkara, Allah akan ingatkan kita, bukankah aku dah bagi macam-macam kat kau? Jangan lupalah. Sebab you are okay sebenarnya. Allah dah sayang kau banyak-banyak. Sekarang Allah tengah uji kau sikit. Kemudian Allah kata apa? Fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah dan berkorbanlah. Itu akan hilangkan kau punya depression. Inna syani'aka huwal abtar. Dan Allah sekarang ni tengah kata, aku akan uruskan mereka ni. Inna syani'aka, maknanya yang kutuk engkau tu. Allah faham bahawa Nabi tengah sedih kan? Yang kutuk engkau tu huwal abtar. Dia, Allah sebut dia, iaitu Al-As ibnu Wa'il tu. Dia yang akan terputus ekor dia. Apa maksud dia? Terputus dari rahmat Allah. Macam tu. Faham tak? Ayat yang simple ni pun panjangnya cerita dia. Ada masa ke otak kita nak pergi mana-mana? Hampir tak ada masa. Sebab tu kita suka orang kita belajar tafsir, supaya bertambah khusyuk dalam solat. Akhirnya orang kita concentrate khusyuk dengan cara salah. Apa dia? Dengan cara, dengan badan dia, dengan muka dia berkerut. Faham tak? Dia nak concentrate. Bukan itu cara dia. Cara dia ialah memahami maksud bacaan dalam solat. Imagine surah Al-Fatihah kita boleh bincang sampai 5 minggu tau. Surah Al-Fatihah ada sebut Ar-Rahmanir Rahim pun ada orang boleh nangis dah. Sebab maksud dia dah dalam, dah macam-macam cerita ada kaitan dengan sifat rahmat Allah tu. Dan jadi kalau kita boleh concentrate, boleh faham semua ni, insya-Allah kita akan capailah khusyuk yang Allah cakap tu, yang Nabi cakap tu. Okay. Right. Ada dua benda saya sebut tadi. Satu, memahami bacaan. Dan bila kita dah memahami bacaan dan kita boleh masuk dalam apa yang kita tengah baca, maka kita boleh juga apa? Maka tangan kita akan diam. Kan orang tengah konsentrate kan, tak ada masa untuk garu-garu kan? Jadi tangan kita akan diam. Sebab ada tu hadis yang diperselisihkan dia punya kesahihan, tapi seorang lelaki duk main janggut-janggut dia. Faham tak? Kan ada perempuan yang suka main dengan rambut sideburn dia gitu kan. Kalau kita tengah concentrate yang tak apa-apa tu, yang concentrate blank tu kan, ada orang yang suka garu-garu telinga, tapi mata dah tembus dah tu. So seorang lelaki duk main janggut. Nabi kata kalau khusyuk badan dia, kalau khusyuk hati dia, akan khusyuk badan dia. That means he's not concentrating on benda itulah yang dia tengah baca tu, tapi dia punya otak tengah entah mana-mana lah tu. Jadi kalau kita boleh khusyuk dalam bacaan kita, insya-Allah badan kita pun ada khusyuk. Semoga Allah bagi kita khusyuk yang sebenar. Amin. Okey, setakat itu saja kot. Baik. Kecuali ada soalan 1, 2, kita kumpul dalam 2, 3 soalan, kita jawab dan kita balik. Jom. Soalan tak ada ya. Okey. Kalau saya dalam musafir dan saya join satu masjid dan imam tu tengah semayang penuh macam biasa, maka saya ikut semayang imam tu. Ada hadis riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata itulah sunnah, dia kata. Yes, ikut imam. Nanti bila tak ada imam ke apa, saya semayanglah kasar balik. Tapi Nabi pernah buat satu benda yang lain sikit. Sebab Nabi kalau dia pergi mana-mana masjid atau rumah orang, dia akan jadi imam kan. Maka bila dia jadi imam tapi dia tengah musafir, saya nak tunjuk betapa pentingnya musafir punya solat ni. Bila Nabi jadi imam, orang belakang ni semua bermukim tau. Nabi dengan beberapa orang tengah bermusafir. Kan okey aja Nabi semayang 4 rakaat. Tapi nak tunjukkan betapa seriusnya semayang kasar ni, Nabi tetap semayang 2 rakaat. You faham cerita saya? Kan Nabi boleh alang aku jadi imam korang, aku semayang macam korang je lah.
Tak, nak tunjukkan betapa Nabi jaga dia punya sembahyang kasar. Sebab tu ada orang kata wajib. Kasar itu wajib, faham tak? Dia bukan sekadar kemudahan, tapi dia kena buat. Nabi jadi imam, Nabi sembahyang 2 rakaat je. Dan orang belakang akan sambung 2 rakaat lagi. Orang yang bermukim, yang bukan musafir. Nabi cakap kepada orang, kami tengah musafir, kami akan sembahyang 2, nanti you guys sambung 2 lagi. Nampak tak betapa detailnya Nabi dalam bab ni lah. Sebab tu ada ulama kata we have to do it. Nabi pun tak relax dalam bab ni. Dia tetap juga ambil kemudahan yang Allah bagi. Habis. How? Orang yang bermusafir imam. Orang musafir tapi dia buat kasar. Habis dia tengah sambung lagi 2 rakaat, saya buat apa? Duduk je. Tunggu sampai ustaz mana ni yang tak menarik tadi. Jangan sebut nama, jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Itu bukan amalan kebiasaan orang, tapi memang ada pendapat yang macam tu. Ada. Tapi dia pelik sikit. Nanti dia seorang je duduk, kita sembahyang 2 rakaat lagi ni. Dia duduk je, nanti imam bagi salam, dia pun bagi salam. Faham tak? Tapi baik jangan ajarlah kat Malaysia benda macam ni. Ajar ha? Interesting interesting. Ataupun pergi setahu saya bila kita ikut imam penuh ha. Dapat 1 rakaat dia, kita ganti 3 rakaat lagi. Faham? Tak tepat lah gitu. Tak tepat lah. Setahu saya tak tepat lah. Kena ikut imam punya, apa yang imam buat kita ikut. Faham? Orang nak sembahyang orang lain datang, mampu lewat. Saya akan ada di sana, saya panggil orang yang solat tu dari imam untuk cuma dia bilang cuma kedua kali dulu. Padahal dia dah habis sembahyang. Apa ya? Kita nak bantu orang tu dapat pahala. Dapat jemaah, dapat pahala jemaah. Dia datang dan kita pun duduk jadi makmum dia pula. Contoh. Benda ni saya perasan ni saya tak tahu dari mana datang ni. Okey, soalan tu dah tangkap 1. Lagi 2 soalan, lepas tu kita balik. Oh, banyak soalan lagi Okey, siapa lagi nak tanya? Cuba angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Okey, jawab dulu lah. Jawab dulu. Saya kalau dah habis semayang, boleh tak saya balik rumah pula jadi imam untuk isteri dan anak-anak saya? Boleh. Dia pernah jadi satu sunnah untuk seorang sahabat, Muaz Ibn Jabal kalau tak silap saya. Dia dah habis semayang jemaah dengan Nabi, dia akan balik semayang untuk perempuan ni kat rumah kampung dia. Okay, so benda tu boleh. Semayang 2 kali boleh. Semayang kedua itu dia jadi macam sunat untuk dia. Ingat tak lafaz niat Nabi tak pernah ajar? Itu isu dia sebenarnya. Dia tak timbul isu. Tapi Muaz, ingat tau, jangan cakap fardu pula, cakap sunat. Tak pernah timbul isu tu. It's just you pray here, you pray there. Yes, itulah. Okay, selesai. Alright. Habis pula ni. You, cepat-cepat. Cepat-cepat sikit. Waktu? Mana-mana wajib. Ada 2 jenis. Kita tak payah malu pasal agama, okey? Kita nak selesaikan masalah ni. Ada 2 jenis air yang keluar daripada kemaluan manusia, yang simple. Satu waktu tengah gairah, satu lagi waktu dah, kalau macam lelaki ada air mazi dan air mani, waktu dah bersama seks. Satu lagi sebelum seks lagi, dah keluar cecair. Maka cecair itu tidak mewajibkan untuk mandi wajib. Just basuh dan semayang. Boleh. Kalau terkena pakaian, hanya perlu kena air-air sikit dan boleh semayang. Dia bukan najis yang pelik-pelik punya. Dia najis simple-simple. Tapi air mani kalau keluar, dia sendirinya, barang air mani tu bukanlah najis yang berat. Bersihkan-bersihkan sikit dah boleh bawa semayang. Problemnya lah orang yang keluar air mani tu, dia kena mandi wajib. Okey. Tadi ada soalan. Sekejap.
Okey. Solat awal waktu lah ni. Ada hal lagi. Solat balik ya. Soalan pertama, solat awal waktu, solat jemaah ke tidak? Okey, bagi macam muslimat kan, sisters, dia memang up to her lah. Ni nak solat pukul berapa kan? Senang cerita macam ni. Kalau Zuhur masuk 1:30, dalam setengah jam tu semayang, itu dikira solat awal waktu tu. Awal waktu bukan yang kepit baju telekong tu Allahu Akbar. Tak semestinya macam tu. Itulah awal. Tapi kalau dah semayang pukul 3, itu dah lambat lah. So senang cerita, dalam setengah jam 20 minit tu you solat, that's good enough. Tak payah jadi orang yang tunggu kat surau, azan aja terus semayang. Sebenarnya kan ada problem tau kadang-kadang untuk cepat sangat semayang. Sebab ada kalanya waktu tak masuk lagi pun. Tapi sebab kita punya waktu ikut jam kan. Kan ada jadi kita pernah buat eksperimen ni. Duduk kat tepi pantai dekat Kuala Kelantan, kawan-kawan saya buat lah, satu mak tahfiz buat. Diorang tengok azan, dia tengok jam dan tengok kalender, kan ada nak pukul berapa. Patut dah waktu solat, tapi matahari tak naik lagi. Secara nampak ni tak naik lagi. So kalau tak ada jam, kami takkan semayang lagi. Tunggu lagi lah dekat 10 minit, barulah matahari dah mulai naik, nampak fajar Sadiq, barulah solat. Maknanya dia punya lapse dia ialah 10 minit. Tapi tak apalah, sebab kebanyakan surau dia azan dulu, lepas tu tunggu orang datang, betul dia qomat, dia akan masa 15 minit. So lelaki akan semayang okey. Geng perempuan yang azan terus semayang tu entah tak okey. Tapi Nabi pun taklah beratkan kita seberat macam tu. Semayang okey, cuma jangan risau kalau aku 5 minit lepas azan baru semayang. Tu semua tak payah bincang lah, sebab itu semua dikira awal waktu. Kalau tengah nak bake kek ke apa, tangan masih bertepung dan kek baru 80%, selesaikan dulu dalam 10 minit 20 minit. Jangan risau, Allah Maha tahu semua ni. Awak bukan sengaja ni. Jangan risaulah. Settlekan solat. Yang ceritanya orang lalaikan solat. Borak-borak tu, borak sambung borak tak apa, boleh lagi. Pukul 4 semayang pun sah. Ya, tapi awak dah lambatkan waktu. Okey. Tak bagus. Sister tanya, kalau kita vacuum mop rumah semua sampai pukul 4 baru solat, tak bagus. Itu solat di akhir waktu. Kalau tetamu datang, kira lalai pun tak, sebenarnya kena solat juga. Solat di awal waktu. Tetamu datang ke apa, dia kena ikut budaya kita lah. Asal kita ikut budaya dia. Sepatutnya kita kena membudayakan. Oh dah lah, jom solat lah. Subuh, Isyak, is the right time. Simpan jap. Soalan lain? Oh, ada 2 soalan ni. Oh, sebab rasa macam otak menerawang jauh, maka dia repeat solat. Tak cantik. Kalau dah jadi waktu rakaat ketiga, apalah aku ni, otak aku ni kan, concentrate rakaat ketiga dan keempat dan bagi salam dengan cara baik. Okey. Tak dosa. Repeat. Berhenti solat dengan sengaja, ramai majoriti ulama cakap tak boleh, haram. Saya saja tak boleh, kecuali memang batal. Sepatutnya yang Allahu Akbar banyak kali tu, Kan keliru pun okey tu kan. Actually kalau kita tahu, and then kita tahu ke keliru ni? Tahu ke keliru? kita rasa macam tak betul.
Confirm tak betul? Betul. Betul lah kot. Dan nak stop tak boleh. And then Jangan stop semayang tanpa sebab. Senang cerita. Ada orang nak dekat mati ke sakit jantung ke berhenti? Ha? Nak berhenti? Tak clear. Saya tahu nanti ada orang sebut, ada orang kadang-kadang dia bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, baru berhenti walaupun tengah berdiri. Kan? Itu tak disebut secara clear dalam hadis, setahu saya. Sebab zaman dulu orang tak berhenti semayang. Tak, I know, but zaman dulu dia tak ada cerita sangat orang berhenti saja tau. So, susah nak dapat mana berita yang orang berhenti macam mana. That's why lah. But if you have to stop, no more bagi salam. Stop. Go. kalau Dah tahiyat akhir kita nak continue tapi macam terstop dekat tahiyat awal, kita bagi salam, kita kena repeat balik ke? tak payah. Sebab itu semua bukan rukun. Sah. Yang last punya tahiyat. Hmm. Boleh. Kama sallaita ala Ibrahim tu kan. Tak apa. Kita dah Yes, itu bukan rukun. Tak apa. Okey, dengar Ini ialah sunnah-sunnah ab'ad. Yang kalau tinggal dalam mazhab Syafi'i, you kena sujud sahwi. Ada 6 atau 7 perkara. Nombor 1, tasyahud awal. Duduk aja tapi tak baca apa-apa, sujud sahwi. Kena sujud sahwi nanti, sujud sebab lupa. Sebab you tinggalkan baca tasyahud awal. Faham tak? Tahiyat awal tau. Tahiyat awal ialah sunnah, tapi sunnah yang kuat dalam mazhab Syafi'i. So tinggal ini, you kena sujud sahwi hujung nanti. Nombor 2, duduk tahiyat awal you tak buat, pun kena sujud sahwi. Saya pun tak boleh bayang macam mana tak duduk tapi baca tahiyat awal. Faham tak? Dia kan package kan, duduk dan baca tahiyat awal. Tapi ini dipecahkan. You tak duduk pun kena. Jadi maknanya tasyahud awal kena duduk lah. Yang kita selalu buat pun tak apa, terima je lah Doa kunut subuh dan witir separuh masa kedua dalam Ramadan. Spesifik ni. Tak buat, sujud sahwi. Lagi sekali. Nombor 1, doa kunut subuh. Kalau tak buat, maka kena sujud sahwi. Nombor 2, kalau doa kunut dalam witir separuh masa kedua, maknanya malam ke-15, 16, 17, kan kita buat. Malaysia buat kan? Itu diorang buat sebab apa? Dia sunnah ab'ad. Kalau tak buat, kalau you semayang witir seorang-seorang kat rumah dan buat witir dan tak buat kunut witir yang Allah madini fi man hadai itu, maka you kena sujud sahwi kalau you bermazhab Syafi'i. Tak tahu kan tu ni? Yang witir-witir tu tak tahu kan? Oh, tahu dah? Masya-Allah. Keempat atau kelima, baca kunut tu kena berdiri. Sambil sami Allahu liman hamidah tu kena berdiri. Kalau tak buat, you kena sujud. Mungkinlah. Tak tahulah macam mana kalau tak berdiri. Tak tahulah tu, tapi ambil je lah. Dari kitab saya, kitab mazhab Syafi'i lah. Benda-benda ni dipanggil sunnah yang kuat. Alamak, Firdaus, ada soalan? Ya, ada soalan tadi. Nak balik tak lagi, biar keluar tak apa. Yang seterusnya ialah selawat Nabi dalam tasyahud awal, yang Allahumma salli ala Muhammad tu. Kalau tak baca tu dalam tahiyat awal, maka kena sujud sahwi. Dia sunnah yang kuat. Seterusnya, selawat atas keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Ini yang sister punya soalan tadi. Boleh tak kalau saya baca Allahumma salli ala Muhammad saja dalam tasyahud akhir, kemudian saya bagi salam? Jawapan saya, kalau kita bermazhab Syafi'i, you kena sujud sahwi kerana lupa baca wa ala ali Muhammad. Lepas tu kama sallaita ala Ibrahim tu. Okey. Saya sebut ni supaya nak jawab soalan ni lah. Alright.
Sekejap. Ya. Tadi khusyuk solat dia dua rakaat, apa yang kita baca lagi satu? Badan tu diam. Diam dia. Pernah Nabi sekali lupa, kita nak dekat lagi 4 minit habis tau. 4 minit kita habis, insya-Allah. Pernah Nabi lupa dalam solat, tak cukup rakaat. Habis mayang, dia cakap, Nabi kau lupa ke? Kita jamak kasar ke? Kita kasar ke? Dia kata tak. Habis Nabi kenapa kurang? Mana dia kurang? Nabi pun tak terfikir yang dia dah kurangkan rakaat. Jadi Nabi panggil orang lain. Betul ke aku kurang tadi? Betul Nabi, ada kurang sikit. Tak cukup 2 rakaat. Nabi kata jom, sambung. Dengar baik-baik sambung 2 rakaat tu. Dah cakap kan? Cakap banyak, bukan 1-2 patah kan? Cakap banyak ni. Maka Nabi terus, Allahu Akbar, 2 rakaat. Dalam rakaat terakhir Nabi akan sujud sahwi dan semua orang ikut. Solat fardu. Sempoinya. So easy actually. Kita banyak sangat repeat solat ni. Tak ada, Nabi jarang-jarang repeat solat. Terlebih rakaat tak terlebih. Terlebih kan? Sujud sahwi cakap sorry lah. Tak sidang imam pun tak pasal. Terlebih kan? Okay, imam tak pasal, dia dah sembahyang 5 rakaat dah ni. Maka kita ikut dia tau. Ikut je. Kita cakap subhanallah, dia tak faham bahasa lagi. Tak faham bahasa pula, dia tak faham. Tak faham bahasa tu macam kasar kan. Dia tak faham subhanallah, tak faham. Terus kita ikut dia. Kemudian kita sujud sahwi dengan dia. Tapi kalau dia tak perasan sampai ke hujung, kita sahaja sujud sahwi. Itu setahu saya lah. Berpisah tu saya tak pasti sebenarnya. Saya kena mengaku saya tak pasti. Gaya yang saya faham ialah tak ada sebab, ikut saja. Yes. Ataupun kita tahu dia buat 5, kita tak buat 4, kita tunggu dia habis finish. Yes. Saya tak pastilah jawapan ni mengikut mazhab Syafi'i saya tak pasti. Bila kita masuk sujud sahwi? Betul ya? Sujud sahwi selepas salam atau sebelum salam? Sujud sahwi selepas atau sebelum? Senang aja. Kalau ingat sebelum salam, saya tak tunjuk lagi kan sujud sahwi macam mana? Macam ni, ini tahiyat akhir kan? Dan saya dah buat salah lah tadi, lupa apa tak? Fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian saya tahu, dah letak belajar kat sini kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Tahu tak doa tu? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, Allahumma inni a'udzubika min fitnati masihid dajjal wa fitnati mahya wal mamat. Kemudian saya nak baca apa-apa saya nak, saya bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah ke, ataupun ya Allah aku nak dekat UPSR bagilah 5A. Kan? Dalam hati ataupun cakap mulut, ikut mazhab manalah. Kemudian sekarang saya kena sujud sahwi, ada hutang kan? Maka saya akan cakap Allahu Akbar. Bacaan apa? Terpulang. Yang paling famous walaupun tak ada dalil, Subhanalladzi, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak mengantuk, dan tidak lupa, wala yashu. Kemudian duduk balik. Kemudian Allahu Akbar. Tak ada. Tak ada bacaan. Yes. Jadi apa yang perlu dibaca dalam sujud sahwi? Majoriti ulama cakap baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, macam biasa. Yes, 3 kali. Okay, dah 2 kali sujud kan? Duduk balik, ikutlah nak duduk macam tahiyat akhir ke apa ke, baru bagi Assalamualaikum. Ada masanya kita lupa nak sujud sahwi, tapi kita dah tahiyat ni, kemudian Assalamualaikum, alamak, sahwi tak buat lagi. Maka kita terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk dan terus bangun. Tak ada salam lagi. Salam dah bagi? Ada salam lagi Tak ada. Setahu saya tak ada. Sebab saya tak baca yang itu. Wala yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Bacaan itu tidak ada dalil dalam hadis lah, tapi itu kebiasaan dalam mazhab itulah. So it's okay. Baca yang sama. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Boleh lagi. Semua sujud memang kita rapat dengan Allah, guna aja kesempatan masa sujud. Dan saya dah cakap kan, bukan sujud terakhir, tapi semua sujud
Nabi tak pernah specify sujud terakhir. Last kali kita bagi kat Firdaus. Apa soalannya? Berimamkan solat sunat. Okey. Kalau imam solat sunat, boleh tak kita semayang apa saja di belakang? Boleh jawapan dia. Okey. Itu tidak ada kewajipan lah. Orang tu kena semayang wajib baru kita boleh ke apa. Anything. Yes, kita niat kita, dia niat dia. No problem. Apa dalil dia? Nabi pernah semayang dan Ibnu Umar pernah jadi tetamu rumah Nabi, duduk sekali dengan Nabi. Ibnu Umar muda tau. Nabi pun semayang malam, dia bangun. Dia tak nak ganggu kawan-kawan dia kan. Dia bangun semayang malam. Tapi Ibnu Abbas saja. Dia bangun, dia ambil uduk, pergi tepi Nabi. Nabi tengah solat ni. Saya nak tanya, Ibnu Abbas ni tahu tak? Ibnu Abbas kan? Ibnu Abbas ni tahu tak Nabi semayang apa? Tahu. Nabi tahu tak engkau nak semayang apa? Tiba-tiba engkau ada sini. Sebab tiba-tiba dia dekat belah kiri Nabi. Allahu Akbar. Nobody knows anything, no communication. Kisah tak tahu apa? Tak ada hal, aku semayang, kau semayang. Tapi Nabi buat apa tahu kat dia? Sebab dia posisi salah. Dia belah kiri kan? Nabi akan tolak dia dengan baik-baik. Orang Malaysia dia stres tau dengar ni semua. Dia tolak, kemudian dia tarik dengan tangan kanan dia dan letak dia dekat kanan Nabi. Sebab itu position bagi seorang lelaki. Kalau dua lelaki jadi dalam jemaah lah kan? Makmum itu belah kanan imam. Mengikut satu riwayat, Nabi pegang telinga dia lagi. Gerak berapa kali? Jangan tanya. Yes. Maknanya itu bukan isu 3-4 kali ni. Janji jangan gerak benda-benda yang tak payah nak gerak. Wallahu alam. Saya kena berhenti jugalah. Nak balik dah 5.30 dah ni. Sambil-sambil minum kita sambung kot. Ada ke air? Ada minum? Ada. Brother semua okey? Dia korang ni macam satu geng tau tak? Baju hitam, t-shirt merah tu kan? Kita ambil gambar macam uniform. Nak tahu ini syarikat mana? Boleh sister? Sorry lah kita tak ada masa nak panjang-panjang. Kita semua ada banyak soalan. Kesimpulan saya lah pasal semua ni apa tahu? Allah turunkan agama kepada manusia sebagai rahmat kan? Bukan untuk menyusahkan kita. Solat ini Nabi ajar sahabat-sahabat Nabi tak macam kita ni. Berapa belah jam dah ni? Semalam 6 jam, hari ni 5 jam, 4 jam. Nabi tak ada ajar solat selama banyak jam macam ni. Kita kena belajar banyak, tahu kenapa? Sebab kita dah jauh dengan Nabi. Kita dah banyak belajar benda salah dan campur benda baik. Betul dengan salah ni orang mana satu dah. Maka kita banyak confuse. Sebab tu kena panjang. Sebab ini salah ya. Oh ya ke? Tapi nanti salah tu datang balik sebab belajar dengan orang lain pula. Orang lain kata jangan belajar dengan ustaz-ustaz yang macam tu katanya. Habis. Kesimpulan nombor 2. Saya dah bercakap nak dekat lebih 12 jam. Sama-sama kan kita. Semalam 6-7 jam, hari ni 4 jam. Takkanlah saya tak salah langsung, betul tak? Kalau terjumpa apa-apa kesalahan saya, share dengan saya. Barulah adil, jangan cakap belakang saya. Sebab takkanlah yang saya cakap ni 99% salah, betul tak? Mestilah ada salahnya dan ada betulnya. Kalau yang salah, cakap kat saya, share dalam grup, kita bincang sama-sama. Tak payah nak bawa ke orang lain dan cuba untuk menimbulkan permusuhan. Ini bukan tempatnya. Sebab kita semua ada niat yang baik. Kan, niat saya cakap-cakap ni bukan nak kutuk siapa-siapa. Tak sebut nama siapa pun untuk dikutuk. Saya cuma nak kita semua rasa happy dengan solat kita. Bila rasa happy, kita akan buat banyak. Itu saya yakin. Bila happy, rasa puas hati, kita akan buat lagi banyak. Bila rasa susah, rasa berat, rasa batal, rasa tak sah, kita akan buat apa yang perlu aja. Lepas tu kita tinggalkan solat. Semoga Allah jadikan kita daripada golongan orang-orang yang sentiasa solat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.